Okey, Assalamualaikum, selamat malam kepada semua penonton-penonton yang menonton kita secara live. Secara live, okey. Secara liver. Okey, untuk segmen yang episod yang ke-118 bicara fundamental bersama dengan siapa lagi kalau bukan Cikgu Yun CTC akan membincangkan tentang membincangkan tentang fundamental lah. Okey, belum apa-apa lagi dah ada yang minta. Okey, tak apalah. Sabar, santai efek ya. Salam sejahtera Cikgu Yun dan DJ Pak Su. Mohon pandangan AUDNZD, insyaAllah. Menarik efek. Dia minta pair yang sangat menarik. Baik tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita tanpa membuang masa, sebelum tu share kerana perkongsian ilmu ni sangat menarik. Kalau kita kongsikan kepada rakan-rakan, bila kita kongsi, rakan-rakan juga dapat manfaat. Itu yang terbaik. Okey, baik, tanpa membuang masa, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Lama saya tak nampak Cikgu pakai baju tu. Saya pun lama tak pakai baju tu. Saya rasa macam ke saya yang dah besar, ke baju ni yang mengecut. Pun boleh. Tapi seronok lah kan, sebab kita ada kepelbagaian variasi dalam segi baju ni. Jadi seronok ya. Alhamdulillah. Okey. Hari ni tak ada soalan yang orang kata yang ingin saya ajukan untuk mukadimah, sebab ramai yang tanya pasal pair. Jadi sebelum kita bercerita pasal pair, saya cakap lebih baik kita tengok dulu data. Okey, kemudian di punjung-punjung nanti bolehlah kita belanja sikit kan, Cikgu kan? Betul. Baik. Anda dah bersedia? Saya dah bersedia. Berapa dah bersedia? Kita teruskan. Baik. Silakan Cikgu. Alhamdulillah. Saya tengah baca sikit ni. Baca apa tu? Santai efek kan, tiba-tiba dia keluar kat saya punya page ni, soalan-soalan ni. Waalaikumsalam Limin, apa khabar? Nanti kita jam Limin lama tak jam dengan kamu ni. Okey. Dia punya shredding lain macam sikit, 7 string tau. 7 string. Dan kita ada siapa lagi, One Effect ada. Assalamualaikum Wan, apa khabar? Rajin Wan ni mesej dengan saya. Bagus. Hafiz Amran, GBP AUD, satu pair yang saya sangat ikuti untuk 2-3 hari ni. Saya loss habis beberapa ribu dekat sini. Dekat GA saya win pun boleh tahan. Tapi banyaklah dia punya perkongsian. Sebab AUD, puncanya AUD US dollar okay. AUD one of the commodity yang sangat fighter sekarang ni. Sangat fighter. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi dan saya rahmati, yang saya hormati, moga-moga pada semua pendengar-pendengar setia FM di luar sana, tidak kira apa juga latar belakang anda, tidak kira apa juga lifestyle anda, tidak kira apa juga trading style anda, tidak kira apa juga komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja ia bermanfaat, lazimnya marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah alamin, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ruang dan kekuatan pada malam ini untuk saya bersama-sama dengan anda semua secara ke udara, secara liver. Bukan liver brothers, secara liver. Secara liver liver. LIVA liver lah. Secara liver no, NOW no. Okay, melalui bicara fundamental, suatu segmen yang setiap minggu kita akan melihat pukul rata apakah keperluan-keperluan yang bersesuaian untuk kita menghadapi market-market, khususnya melalui sudut makroekonomi secara data berkala yang terbit secara berjadual yang jadi panduan utama kita. Dan dalam pada masa yang sama, saya terima kasih ucapkan kepada DJ bertugas pada malam ini, DJ Pak Sututoy, yang sentiasa menceriakan ruang-ruang liver di CC.FM ini. Engineer saya pada malam ini, Cik Boboy CTC, yang memberikan satu pancaran yang cukup baik, cukup sharp, cukup tajam, cukup sesuai untuk kita semua bersama-sama dalam malam ini, untuk kita melihat apakah kesinambungan daripada minggu yang lalu mampu untuk kita terjemah pada minggu ini. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan di luar sana yang lebih awal dah bertanya dengan saya tentang apakah kesan-kesan RBNZ jika dia memotong rate ataupun tidak. RBNZ. Dan hari ini adalah Royal Bank of New Zealand, Reserve Bank of New Zealand sebenarnya, dalam monetary policy statement sangat boleh katakan agresif juga dia punya statement dia.
Dan nanti kita ulas sedikit mereka yang bertanyakan tentang situasi pound sterling, kemudian ada yang bertanyakan tentang Aussie dollar, ada yang bertanyakan tentang emas ataupun gold kita, ada yang bertanyakan tentang Jeremy Powell malam ni yang akan kudara pada 11 malam. Jeremy Powell. Kalau tentang Jeremy Powell tu saya nak cakap apa ya, sebab dia belum bercakap. Maksud kan? Tunggulah pukul 11. Pukul 11 ni kita bercakap ya Jeremy Powell. Kita nak bercakap, tak ada segmen macam tu. Akbar. Baik tuan-tuan, silakan. Sebelum tu saya kena keluar dulu daripada saya punya Facebook ni sebab dia akan mengganggu saya punya skrin. Okey. Alright, itu dia. Hari ini malam-malam Ladies Night, malam-malam kegilaan para jelitawan, para ibu-ibu, para cik-cik saudari kita, pada gadis-gadis yang sentiasa menantikan apakah yang menarik untuk kita terjemahkan dalam kaunter-kaunter pilihan. 12 Februari 2020 menjelang permulaan suku tahun yang pertama pada bulan yang kedua. Kita nampak bahawa di sepanjang minggu ini bermula 9 Februari dan akan berakhir pada 15 Februari nanti, insya-Allah hari Sabtu. Kita nantikan bahawa 10 Februari ini tiada sebarang bentuk high impact yang dirangka merangsang pergerakan pasaran. Namun semalam bermula pada 5.30 pagi pada 11 Februari kita nampak ada Gross Domestic Product untuk quarterly bagi suku tahun yang pertama terakhir pada untuk ekonomi United Kingdom yang telah pun mencatatkan bacaan yang ranging istilah FIT dia panggil ranging, iaitu satu bacaan yang mendatar okey. 0.0% saja sasaran yang disasarkan dan ia berjaya menepati piawaian ini. Ini memberikan gambaran bahawa apa yang dijelaskan oleh Mark Carney sebelum ini semasa beliau mengatakan mengapa perlu kita potong rates jika keadaan ekonomi kita dalam keadaan yang baik. So dia dah mula melihatkan bahawa GDP ataupun Gross Domestic Product bagi UK di saat ini dalam keadaan yang sedang membina Dan saya nak nafikan dia UK adalah antara ekonomi yang terkuat di Eropah sekarang ini, bersama-sama dengan pihak Germany yang masih mendukung resolusi kesatuan Eropah, namun bukan pada United Kingdom yang sekarang ini lantang we are leaving the Eurobloc and it was done. What is it? They call it Brexit. Alright. And then kita ada Christine Lagarde. Christine Lagarde ni tuan-tuan, jam 11 malam saya dapat menyaksikan beliau seketika lepas saya selesai daripada urusan saya. Apa yang saya lihat tentang Christine Lagarde bila beliau mengambil alih Europe Central Bank daripada Muhammad Mario Draghi, jelas Christine Lagarde memang agak struggle. Beliau agak struggle. Beberapa kali dia ada mention perkataan yang sama, untuk dia resurrection balik ataupun restructure, ataupun mereka perlukan satu mekanisme mungkin yang baru, metod yang baru, metod tambahan untuk memperbaiki ekonomi Eropah. Dan tidak dinafikan Eurobloc sekarang ini dalam struggling, agak struggle dengan beban hutang yang tinggi, dengan kadar inflasi yang belum mencapai sasaran, dengan kadar monetary policy dengan rates yang rendah sebegini kita nampak di bawah ini euro 0.0%. Ada yang mencadangkan agar dipotong lagi negatif 10% seperti JPY ataupun negatif 0.75 seperti di Swiss francs. Di CHF ini dipanggil sebagai NIRP, negative interest rate policy, satu polisi yang jarang-jarang digunakan oleh central bank dunia, kecuali bank-bank utama yang betul-betul kaya sahaja yang berani buat macam ni. Sebab mereka mempunyai reserve tertentu yang mampu untuk menampung, tetapi menegakkan dasar monetary policy yang independence berbanding dengan kita di Bank Negara Malaysia. Kita juga ada kita punya polisi monetary kita, macam mana kita nak basekan. Tapi mereka yang merendahkan nilai rates ataupun cut the rates ini adalah suatu central bank yang betul-betul kaya dan kuat. Itu yang berimpak. So inilah dia, Canadian Dollars, Bank of Canada, Federal Reserve US Dollar, RBNZ, Reserve Bank of New Zealand, RBA, Reserve Bank of Australia ataupun AUD, kemudian Bank of England ataupun GBP, Europe Central Bank ataupun ECB Euro, Bank of Japan ataupun JPY, dan satu lagi dipanggil sebagai Bank of Swiss ataupun CSF.
So inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di atas muka bumi ini bank pusat yang terkuat dan yang terkaya dilabelkan di atas dunia. Kan? Ada Bank Negara Malaysia. Sekejap, bawah sikit kot. Ada bawah tu tak nampak. Sikit bawah. Alright. And then Lagarde, bila Christine Lagarde berkatakan begitu, saya dapat melihat bahawa nak atau tidak euro akan mengalami nose dive. Nose Dive. Nose dive. Sekali lagi. Nose dive. Bukan hidung kembang. Pagar-pagar seni tu kalau dalam air. Euro boleh jadi nose dive, kan? Okay. Sebab lawan pada nose dive dipanggil apa, tuan-tuan? Lawan dia adalah skyrocket. Itu bahasa FIT, skyrocket, lawan dia nose dive. Dan oleh yang demikian, secara puratanya kita dapat membuat satu persediaan awal bahawa nak ataupun tidak euro akan mengalami weaknesses, dia akan mengalami kelemahan, will weakening, akan melemah. So siapa yang trade euro US dollar, euro JPY, euro AUD, euro GBP yang depannya ada kepala euro, hendaklah digalakkan untuk menjual euro tersebut. Sell. Alright. Tapi pilihan harga bergantung kepada teknik masing-masing. Masa bila ia nak masuk pasaran. But the whole picture is, yes, euro dalam weakening, untuk melemah. Dia bukan dalam keadaan yang hawkish. Dan ini satu lagi yang menarik perhatian saya 11 malam. Saya dapat lihat sekejap testimoni ni, Jeremy Powell, spek dia kat sini. Dia berdiri dekat satu restoran, bukan restoran tu, yang ucapan tu depan dia ada kepala elang. Saya ingatkan restoran tadi. Dia cakap depan dia dengan media-media masa. It's very simple. Dia keluarkan teks, dia cakap ikut teks. Dia tidak dalam keadaan Q&A. So malam ini adalah pusingan kedua beliau. Jam 11 nanti akan menyambung second page apa yang dia sampaikan malam tadi. Malam semalam maksud saya, ada lebih kurang 12 atau 15 perkara yang dia highlight. Tapi yang jelas saya nampak ada 2-3 perkara yang cukup ketara. Yang pertama, dia menyatakan bahawa we are strong enough, kita sangat kuat. Dollar is strong, sangat kuat. Kerana apa? Kerana berjaya create kerja-kerja yang baru. Kita tengok NFP dia, kita tengok pada 7 hari bulan. Tuan-tuan tengok NFP dia 225,000, double up. Ni boleh hampir 200% ni. Dia very sangat bagus dan dia very satisfied. Okay, yang kedua, sekali lagi dia mention dollar is good. We are on gaining, iaitu ADP dia, non-farm employment change dia hampir true 100%. 291,000 ni antara jangka yang tertinggi sekarang ini di permulaan 2020. Dan ini memberi patanda bahawa dollar is really strong, serius, sangat kuat. Alright, itu satu perkara yang dia jelas tentang kerja baru, tentang peluang pekerjaan. Dollar is good. So Trump punya campaign untuk menaik taraf ataupun memberi keuntungan yang berkali-kali ganda dalam sektor stock market dan juga aset ataupun yielding ataupun yield, terutama kaunter Nasdaq, Dow Jones, SP500, USD Index memang berjaya, sangat sukses. Belum ada lagi presiden di Amerika Syarikat yang berjaya beat indeks yang begini tinggi selain daripada Donald Trump setakat ini. Kecuali kalau dia kalah kempen nanti bulan November, manalah tahu. Alright, dahsyat dia. Itu perkara yang jelas dinyatakan oleh Jeremy Powell. Kedua, dia ada menyatakan kita sedang berusaha untuk mencapai sasaran inflasi, tapi belum sampai. Yang itu dolar jadi lemah. Seronoknya Jeremy Powell ni, bila saya dah ikut dia beberapa kali, saya lihat dia orang yang lurus bendul. Pada saya dia lurus bendul. Dia bukan macam sebelum ni Janet Yellen dia bercakap, dia ambil point and then dia berbahasa secara pada saya secara bahasa terbuka. Tapi Jeremy Powell ni, kalau dia kata inflasi tu sifar, inflasi is sifar, inflasi kita kosong, inflasi kita tak sampai. Dia cakap straight to the point. So kita senang nak faham. Pada saya tu orang yang lurus bendul. Sebab ini boleh menjadikan market, apa? Kita tak dapat inflasi? Tak, straight. Dia tak macam Janet Yellen.
Janet Yellen kalau bercakap inflasi kita tak berjaya, bukan kata kita tidak berjaya, kita hampir berjaya, cuma kita perlukan masa sedikit. Itu cara Janet Yellen, dia bilas cakap dia. Alright. Tapi Powell dia straight. Dia macam mana cakap dia? Yelah, dia straight forward. Dia kata lemah, kalau kuat. Macam tu. Dia tak ada kata dia nak memberikan bunga-bunga kata, tak ada. Dia tak ada macam sesuatu yang encourage. Dia encourage investors untuk berfikir 2-3 kali. Betul juga kita ada potensi tak? Memang lemah betul. Straight to the point. And then dia lagi mengatakan bahawa gaining ekonomi di Amerika, khususnya Amerika, akan terkesan dengan coronavirus. Ini akan memberi kesan kepada central bank. You kena ingat, China yang begitu punya gagah perkasa, jika dia tumbang dengan suatu dipanggil wabak istilahnya wabak. Dia wabak lah tu. Yang tak ada tak perlu tembak-tembak dengan nuklear dengan apa, tak payah, tahu-tahu mati je pun gagal menanganinya dan dia boleh tumbang. Akibatnya dah tentu perdagangan di seluruh China juga akan mengalami kesan sangat. Ingat, China kalau dia goyang, dia akan efek semua negara. So Amerika dah nampak. Memang Amerika tak bersalah dalam coronavirus. Salah apa? Tak ada kena-mengena. Bukan dia hantar. Tapi dia punya hubung kait perdagangan tu akan memberi kesan rangsangan yang tak baik. Betul. So ini akan menjadikan central bank terpaksa melakukan sesuatu bagi mengimbangi semua kerugian yang sedang berlaku sekarang. Itu yang Jeremy Powell kata, kita mungkin juga akan terkesan ke atas ketidaktentuan perdagangan disebabkan coronavirus. So ini menjadikan dolar unsustain. Sebab dolar mata wang utama kan, orang jadi takut. So ke mana pergi pelaburan itu? So dia mengatakan berkemungkinan investors akan mula menarik minat. Dia cakap tu serang, akan menarik minat kepada non-risk asset. Apa non-risk asset? Kalau kita dengar tak faham apa dia cakap non-risk asset, dia tak cakap, jawapannya adalah gold. Dia tak cakap gold, dia kata non-risk asset, maknanya counter emas. So investor akan lari kepada emas, walaupun emas tak ada apa-apa kesan pun sebenarnya. Tapi kenapa susah nak jatuh? Patut dah lama jatuh, tapi tak jatuh kejap naik, ketak ketuk. So Powell nampak benda ni. Alright. So macam mana cara dia nak boost upkan dollars? How? Macam mana Trump kata, kita mesti jaga kita punya indices. Kita mesti jaga kita punya yield, yang ni perbendaharaan negara, seperti bond 10 tahun, bond 5 tahun, sentiasa dilanggan, sentiasa mendapat demand supaya kadar mata wang dolar itu selamat dan diguna pakai sentiasa. Macam mana cara dia? So dia menggalakkan setiap stock market di dalam Wall Street di Amerika khususnya, seperti the giant company ini, supaya beri package dividen, yang tawarkan yang lebih banyak sedikit, memberi package pelaburan yang lebih menarik pada sekarang, supaya investor berminat untuk melanggan terus. Itu cara dia macam tu. So tiga perkara yang bahasa saya cukup besar kat sini. Dia ada pro and contra. Betul kerja di Amerika banyak kan, dia meningkat, tetapi mereka nervous juga dengan coronavirus tu. Betul kan, bukan corona chorus. Kalau corona chorus tu dah McKagan punya pedal tu, bukan. Dia coronavirus. Lain bunyinya. Sekarang ada nama baru, COVID-19. Saya tak belajar sains apa semua. Tak kisah. Macam mana cara nak imbangkan? Jadi nak ataupun tidak, malam ni dia akan sambung balik dia punya hujah beliau pada jam 11 malam. Lebih kurang 6 minit lagi Pak Zul. Ya, betul. InsyaAllah 6 minit. Siapa yang rasa boleh tengok Jeremy Powell testified untuk second round ni, boleh pergi kepada Federal Reserve USA. Boleh lihat dia ada live dekat situ untuk dia mendapatkan keterangan seterusnya, dan Q&A dirasakan ada pada malam ini. Maknanya ada Q&A kali ni lah untuk pusingan kedua. Biasanya pusingan kedua ada. Dia dah highlightkan beberapa soalan, so dia akan terus implementkan dengan dia punya topik. Commonly dia akan select jugalah.
Alright, itu maksudnya. So secara tak langsung saya nampak sekarang ini dolar memang kuat. Seketika ini memang sangat kuat, tidak dinafikan, terutama Januari ini memang sangat kuat. Okey, tetapi disebabkan isu global natural disasters coronavirus ini menyebabkan investor berkira-kira untuk beralih kepada non-yielding asset. So sepatutnya yang mendapat demand adalah risk asset. Apa risk asset, tuan-tuan? Risk asset yang tuan-tuan tengok SP500, USD Index, Dow, Nasdaq, itu risk asset. Dia semakin tinggi. Dia kira indeks ni dia semakin tinggi, dia ribu, bacanya ribu point. Macam Nasdaq dia kalau bergerak ratusan point, bukan setakat 2-30 point macam kita tipis 10 pip. Alright, Nasdaq tak macam tu bang. Nasdaq kali tipi 200 point sekali pergi bram. Jadi bila dia pergi dengan keadaan yang begitu, itu yang Donald Trump nak. So kita boleh memberi dividen yang bagus, bermakna kita mengutarakan janji untuk memberi satu dividen yang baik kepada investors. So investors seronok tak? Seronok masuk kan. Okey, Ford nak keluarkan satu Mustang, tapi bukan Mustang kecil, Mustang 4 pintu. Kita perlukan dana $3 billion, offer stock share pemilikan. Satu lot katalah $5,000, nak $3 billion. Dalam tempoh 1 jam je buka, habis langsai. So indeks akan naik. Itu yang Trump nak. Confirm naik. Contoh paling senang kan. Alright, and then kita pergi kepada, dan apabila indeks ini naik, Dow naik ratusan puluhan point. Dia panggil point, indeks dia tak panggil pips, dia panggil point. Naik meningkatnya sekurang-kurangnya puluhan point setiap kali dia bergerak, dan ratusan poin bagi Dow Jones. Dia akan mengheret dolar indeks untuk tinggi nilainya. Secara tidak langsung dolar akan mendapat bidaan, emas akan jatuh ke bawah. Ya, itu cara macam mana kita nak memahami, macam mana kita nak baca, dan masa bila kita nak ambil harga. Masa-masa macam ni lah. Ni nanti dia bercakap, tengok kedudukan semua counter-counter, tuan-tuan. Pergilah mana-mana broker sekalipun, tengok kat mana SP500, mana USD Index, mana ni. Powell nak cakap pukul 11 ni. Itu baru Powell yang cakap, belum Trump yang cakap. Trump yang cakap meroket-roket kan macam peluru. Lagi-lagi padahal dia cuma cakap, saya rasa satu perbuatan setan cuba untuk menjatuh dan mencemarkan nama baik Presiden Amerika. Macam tu je. Tu pun dah bergerak dah tambah apa dah kat indeks kan. Sebab dia menang impeachment kan, baru ni dia menang. Dan saya lihat, saya tengok live tu hampir 2 jam lebih saya tengok. Dia 56 minit something. Saya banyak data membaca. Saya tak peduli, bayar je, lantak. Saya sepanjang pengalaman saya Pak Surya, dalam saya cuba untuk menghargai mereka-mereka yang membantu, saya lihat cara Yahudi ni berbeza. Yahudi dia menghargai sesuatu, menghargai orang yang bantu dia, dia akan sanjung melangit. Dia sanjung melangit. Kebaikan orang tu apa? Apa dia buat? Dari mana dia datang? Apa jasa dia? Apa posisi dia? Dan kenapa dia ada di sini? Ni elemen-elemen Yahudi bila dia memuji kerana menghargai bantuan ataupun fungsi seseorang itu terhadap kejayaan diri dia, dan diraikan secara official, sebab tu secara majlis yang besar, secara live. So ini kalau dalam Islam ibaratnya menunjuk-nunjuk kan maksudnya. Yalah, betul. Dah jadi riak lah pula. Kita tak digalakkan begitu. Memadai, memadai kita menghargai dia. Katalah terima kasih pada DJ Pak Sototoy kerana membantu dalam urusan-urusan entertainment hari ini. Semuanya lancar, banyak yang dia lah tolong kita. Okey, simple. Ini dia, kerjaya dia, pendapatan dia, jasa apa dia buat, semua. Berapa jam dia bekerja, semua dia sebut. Itu dalam Trump, cara dia hargai. So bila saya tengok macam tu, dalam impeachment dia menang, masa tu pun kita dapat menyaksikan market bergerak sangat one way ticket to the zoo. Dalam keadaan indeks semua meningkat, maka UJ dalam keadaan yang buy.
very simple, tetapi perlukan satu kefahaman masa bila yang sesuai untuk you counter atau recounter ataupun you fight the market. Macam tu cara dia. Alright. Bank of England Governor Mark Carney speak 11.35 malam, lebih kurang 30 minit selepas Jeremy Powell punya statement selesai. Dia bukanlah selesai waktu sama, dia waktunya serentak, cuma BOE ni dekat London lah. Dia ni dekat Washington. Tapi selepas tu dia juga berkata, Mark Carney seperti biasanya sangat berpuas hati setakat ini dengan kedudukan MPC yang yakin kedudukan UK keadaan yang baik, dan beliau sangat positif whether UK tidak punya deals dengan Eurobloc sekalipun nanti, setelah macam mana Boris Johnson kata, we do not need any deals with the Eurobloc. Sombong Boris Johnson ni rupanya. Sombong lah. Sangat sombong. Nampak tidak ada any wish the Eurobloc, gaya dia cakap kan. Tapi dia, we do not need any deal with the Eurobloc. We can do much more better. Like the UK style, the English, the British style. Ini satu tamadun yang dirasa perlu dijadikan contoh di seluruh negara. Pada saya, dah muka Mr. Bean macam ni, penat nak layan ni. Itu cara Boris Johnson. So Mark Carney juga menyatakan bahawa mereka bersedia bila-bila masa untuk menghadapi seandainya termeterai perjanjian tidak ada sebarang bentuk trade deals. Yang perlu disepakati adalah trade zone deals, free trade zone deals yang mesti dipersetujui oleh UK terhadap kehendak TNC daripada Eurobloc. So setakat ini ada 4 free trade zone yang telah pun dimention oleh pihak Boris Johnson pada hari Selasa yang lalu. Diberitakan ada beberapa kawasan lagi, hanya 4 dulu yang dah rasmikan. Yes, mereka akan ambil kawasan itu di bawah kawasan mereka, dan mereka tak akan sign sebarang perjanjian dengan Euro. So memang Euro ataupun memang GBP boleh mengalami kejatuhan selepas ini. Bila selesai semua zon yang telah pun di-mention, dia nak ambil berapa banyak. Dia nak sempadan Wales, dia nak katalah sempadan di Manchester, sempadan segala-gala bentuk yang melibatkan kemasukan negara-negara kesatuan Eropah terus untuk ke dalam UK, di mana kat situ macam kita kan ada zon bebas cukai. Betul. Inilah nama dia, free trade zone, zon bebas cukai. Mikir seperti Langkawi. Lain tak ada. Dia ada lagi banyak. Ada banyak apa sebenarnya. Oh, sempurna benda dia kan. Betul. Okey, benda ni kan tak ada untung perniagaan ni sebab dia tak ada percukaian khusus So UK keras tak nak memberikan zon ini kepada Eurobloc. Jika dia berkeras, bermaknanya apa? Euro terpaksa bayar cukai kepada UK. Kalau nak masuk dalam UK, selama ni kan tak payah bayar. My friend. My friend. Bukan nak kira. Then lah ni, no. Our money is our money. Bring back our money. Give back our money. Itu macam mana Boris Johnson mention. Dahsyat. So when they talk about business, it's talk about how the economic growth and gaining, and how to manipulate the market untuk more buyers daripada on their side. So ini yang UK sangat-sangat bukan pertahankan, perjuangkan. Daripada zaman Margaret Thatcher lagi. Saya ingat lagi zaman bila saya baca dia punya artikel, Margaret Thatcher jelas menjelaskan, bring back home our money. Kembalikan duit kita ke rumah, ataupun balikan duit kita semula. Daripada siapa? Daripada Kesatuan Eropah. We are rich, kita kaya, tetapi kita terpaksa menanggung beban hutang orang lain. Kita kaya, tapi kita terpaksa berkongsi kaya kita dengan benda lain, dan kita tak ada untung pun. Padahal kita make the money. Mereka hanya, well, what the hell brother, kredit sikit, alright. Maknanya kalau dia duduk dalam Kesatuan Eropah, dia hutang yang Eropah tanggung, maknanya dia pun terpaksa kena ulok lah gitu. Sebab satu negara Eropah, tak silap saya, jika saya tak silap, saya punya RAM dalam kepala otak saya ni, dulu saya pakai 16 RAM. Sekarang saya dah pakai 520 TB. Terpaksa guna TB, dipanggil apa? Terabyte. Dah tak pakai gigabyte dah. Terpaksa masuk terabyte. Tak silap saya, dia punya deposit is around 100 billion, 100 billion euro tak silap saya.
setiap negara perlu ada untuk support ECB. That's why mereka duit itu di kalangan mereka saja. Faham. So bila mereka keluar daripada Kesatuan Eropah, so ECB kena pulangkan balik deposit tu. Kan? Maksud faham Banyak. Once you are not in our association punya registration, not become our members, you akan dapat balik deposit dah lah. So 100 billion. Because bill settlement yang perlu UK bayar pun kepada Kesatuan Eropah untuk keluar dari Brexit 65-64 billion. Bukan sikit. So tolak 100, ada baki lagi 40-45 tu kena bayar balik. Euro block kena bayar balik. That's why Boris Johnson kata, it's okay, we'll pay. Tapi dengan duit apa? Macam mana kau nak bayar kan? Itu yang Theresa May fight sangat bila dipanggil sebagai divorce bill. Tahu divorce bill? Bukan bill of settlement. Tu kau nak loan kereta. Salah. Divorce? Dipanggil divorce bill. Cerai nak bercerai. Bercerai talak. Ni talak habisnya. Tak boleh rujuknya. Habis. Okay. Tak ada nusyus-nusyus ni. Habis terus. Dahsyat ni. Okay, dipanggil divorce bill. Pun dah dalam 40 billion euro. Dan depositnya ada 100. Jadi kalau kita tolak, ada baki lebih kurang 50 billion euro yang perlu dikembalikan. So duit tu didesak oleh Boris Johnson, kembalikan duit kami. So euro kalau boleh tak nak balikkan. Sebab bila ada deal nanti dengan pihak Euroblock, so mereka tak perlu kembalikan deposit. Because kita ada deal kan. You ada deposit dengan kami, kita akan bagi priority sekian. Euro kata UK tak nak macam tu. Balikkan duit kami. Undang-undang kami, duit kami. Itu cara UK. Alright. Okay tuan-tuan, kita teruskan kepada. So apa kesannya pada pound sterling? Pound sterling, saya dah terus terang cakap, dia akan menjadi rendah dan dia akan menjulang tinggi. Ni selesainya tempoh untuk selesai free trade zone di antara UK Brexit dengan Kesatuan Eropah adalah pada atau sebelum Disember 2020. Agak lama jugalah, dalam setahun ya. Memang dah settle dah Brexit. Tinggal lagi diberikan tempoh itu untuk supaya ada lagi ruang supaya deal terhadap zon bebas cukai ini dapat dimeterai secara kerjasama dengan pihak Kesatuan Eropah. Dan UK tak nak yang itu. So ada masa lagi. So oleh yang demikian, kesannya adalah jika UK terus berkeras macam mana Mr. Boris Johnson kata, we do not need any deals with the UK, with the Euro. Our rules is our money is our rules, our country is ours. Kita tak perlu lagi nak campur tangan. So memang pound sterling memang akan jatuh. Memang jatuh. Macam kita kata tadi, Brexit with no deals, mata wang pound akan jatuh. Right? Tapi selepas selesai semua, maka kita akan nampak satu monetary policy yang baru terhadap Bank of England. Dan dijangka masa ini pound sterling akan rocket up semula. Right? So it takes times in few months, macam tu lebih kurang. Few months, bukan few years. Few months in this year. Sasarannya begitu. Lama juga tu. Lama ke? Betul lah, banyak. Setahun Central Bank entry posisi 2 kali je. Maksimum pun 3 kali. Lama ke? Tak lah. Mana Disember kan? In between lah macam tu. Yelah, pada kita memang lama sebab kita jenis hari ni nak pakai duit. Tapi macam Central Bank of England, bila dia trade setahun mungkin 2 entry je kot. Dia dah tahu pound akan mengalami kejatuhan. Memang dah terang akan jatuh. So the best way, masa bila Central Bank ni akan entry ataupun masuk pasaran dagangan. Mereka pun trade juga, bukan mereka tak trade. Mana boleh lagi dengan angka yang trilion. Satu candlestick 1 trilion pound. Contoh, boleh dapat satu candle, awak depo RM10, buy meletup, meroket, tip top $10 aku pun malah trade. Dalam hati sabar je lah. Dia orang main trilion billion. Sebab setiap hari akan ada satu option contract yang menggerakkan pasaran. Besok akan ada option contract yang akan luput, iaitu kontrak Aussie dollar. Siapa trade AUD besok, besok akan nampak Aussie dollar sama ada terjun ataupun dia terbang melangit. Besok kontrak dia akan expired jam 8 pagi. Billion juga dalam Royal Reserve Bank of Australia. Okay. So berhati-hati siapa trade AUD besok.
And then kita ada official rate cash. Ni NZD yang bertanya saya, RBNZ 9 pagi, awal pagi tadi. Monetary policy statement, RBNZ rate statement, dan ni press conference. Okey, ketiga-tiga perkara ini jelas mengatakan tidak ada perubahan dalam segi Royal Reserve Bank of New Zealand. Saya sekadar review sajalah, sekadar rumusan. Memang RBNZ jelas mengatakan mereka selesa dengan rate sekarang dan mereka tidak perlu untuk memotong rate langsung. No need for them to cut the rates. So they are very comfort dengan apa yang dia earning sekarang. So tuan-tuan, pada mereka yang trade NZD adalah ia dalam situasi yang setakat ini lebih baik daripada American dollar. Satu, lebih baik daripada pound sterling. Tapi bukanlah yang terkuat, tidak. Yang kuat tidak, tapi dia lebih baik daripada US dollar. Dia yang lebih selesa daripada UK ataupun GBP, dan lebih selamat berbanding dengan euro NZD. So maknanya apa kat situ? NZD adalah mata wang yang sekarang ini sesuai untuk dibeli, untuk dibuy, untuk dibuy. So cari peluang dan harga masing-masing. Alright, RBNZ press conference saya pernah jelaskan cara rumusannya tadi, dan tadi 10.30 Pak Zul dah selesai Pak Zul? Dah jam 11 dah. Power pun dah bercakap. Apa dia ada komen kan? Mukadimah baru ni. Itu dia. Kita pun tak tahu apa benda dia cerita ke tak. Ni adalah pusingan kedua bagi Chair Jeremy Powell. Orang yang sangat, macam saya kata tadi, lurus bendul. Ayat dia very simple. Dia cakap gagap sikit Powell ni. Bila dia Q&A dia agak gagap, tapi bila dia membaca macam baca surat khabar. We believe the inflation will be on not necessary to be targeted, but we believe we are on track. Our new job creation was being improved. We are creating more job in this new January. Dia cakap macam tu straight. Sampai cara pun cikgu hafal lah. Dia kan pegang macam ni. Saya boleh nampak pelbagai bentuk watak. Yang setakat yang terbaru ni adalah watak Christian Lagarde. Christian Lagarde dia kalau bercakap, we believe we are going to face a new mechanism how to improve the monetary policy because we saw the economic greening is not so well, not so good, but we are going to reaching something target. Tu cara Lagarde cakap. Dia cakap gaya macam tu. Sampai Mak Kani dia cakap macam ni. Well, we believe that our economy is good. That's right. Yeah. All the MPC voted is we are currently believe that we will reach the target. Itu cara Mak Kani bercakap. Yang paling kurang menarik pada saya Stephen Paulos, Bank of Canada, kan seorang perempuan sebelah dia kan. Dia mesti ada seorang perempuan sebelah dia. Timbalan governor dia. Dia akan bawa je. Mana-mana pun dia akan bawa. Sebab Bank of Canada adalah satu-satunya central bank dekat dunia yang saya faham. Salah seorang daripada mereka akan bercakap. Kalau bukan Stephen Paulos, yang perempuan ni akan bercakap. Dan dia bercakap market move sebab dia timbalan governor. Tapi central bank lain tak ada, direct dia seorang, chairman saja yang akan bercakap. Dan Mark Carney akan tamat perkhidmatannya pada end of, saya ingat dalam bulan 2, bulan 3 atau bulan 4 nanti dia akan habis. Mark Carney akan ditukar. Mark Carney akan tak silap saya dia pindah ke IMF. Mungkin kan di tempat Christine Lagarde atau mungkin dekat benua Eropah macam tu. Tapi dia akan jadi chairman untuk satu central bank. Tapi bukan dari segi central bank pusat ni pusat-pusat yang 8 tadi, bukan. Dia keluar macam IMF ataupun satu lagi dipanggil sebagai bank apa saya tak ingat lah. World Bank. Dia dua, World Bank dengan IMF. Makanya akan ada di situ sebagai governor yang baru. Dan tempat beliau akan digantikan dengan timbalan governor Bank of England sekarang, orang asal British. Sebab Mark Carney bukan orang British ya tuan-tuan. Mark Carney ni adalah orang Canada. Dia adalah governor bank yang terbaik 5 tahun yang lepas, semasa beliau berjaya mengeluarkan kejatuhan ekonomi Bank of Canada sebelum diganti dengan Stephen Paulos. Stephen Paulos tu ganti Mark Carney. Maka dia ditawarkan dengan gaji yang paling mahal di dunia adalah Mark Carney sebagai seorang governor. Bukan Jeremy Powell, bukan Christine Lagarde, Mark Carney. Gaji dia pecah rekod. Dan dia keluar daripada Bank of Canada, maka dia berpindah
ke Bank of England sehinggalah sekarang. Dan dia kekal penggal dia last adalah dengan Theresa May, dan sekarang Boris Johnson tukarkan Mark Carney dengan governor yang baru. It's okay lah. Saya sampai tahu ke situ. Kenapa saya ambil tahu macam tu? Sebab saya melihat as a leadership, sebagai seorang pemimpin, you need to know from the grassroots itself until on the top, sehingga kembali setinggi. Dia kena tahu semua, kan? Banding dengan orang yang hanya tahu buat account, tapi dia tak tahu macam mana duit tu datang. Dia tahu buat account je. Tapi kalau sebagai seorang governor, sebagai seorang chairman, dia tahu sumber datang daripada mana. So Q&A dia tu boleh lancar Pak Su, itu kelebihannya. Alright. Tapi yang saya tak pernah tahu, RBNZ ni gaya dia lain sikit. Governor O yang cakap besok ni kan, saya jarang-jarang ikut dia ni. Dan Mr. Governor Loh juga saya jarang ikut. Orangnya kecil pakai cermin mata. Dulu yang saya ikut semasa di Reserve Bank of Australia, semasa zaman Julia Robert Julia N. Itu governor perempuan pertama dalam Reserve Bank Australia. Itu pada tahun 2009-2010. Masa tu saya dapat menyaksikan James Cameron masa jadi Perdana Menteri untuk UK, kemudian bertukar daripada satu presiden, dan sekarang ni Mr. Boris Johnson. So, dunia FIT ni kita boleh tahu macam mana environment setiap, kan? And then ni Stephen Paulus besok akan bercakap pada jam 8 malam, dan kita terus kepada hari esok 13 Februari. RBNZ akan buka bicara awal pagi nanti jam 3.10. Siapa trade GBP NZD, siapa trade NZD USD, siapa trade NZD JPY, siapa trade CAD NZD, macam-macam lah. Inilah masa untuk anda bicara. Sebab yang asal jelasnya di awal pagi tadi, mereka solidly jelas ayat dia. Saya dapat lihat, there's no need for us to cut the rate. We are very comfort what we are. Serius. Dan apa yang saya lihat lebih kurang sama macam mana RBA buat statement semasa tidak di-cut rate dia pada hari bulan yang ini, pada 4 hari bulan ni. Saya boleh ingat tarikh-tarikh ni sebab hari ni saya memang trade, saya tahu. Okay, 11.5 Mr. Groblow 7.75. Market expect dia cut kepada 0.50%. Forex Factory tukar figure ni, saya ingat 2 hari sebelum event dia tukar, tapi sebelum tu dia keluar 0.50. Memang orang expect AUD cut the rate. Even saya pun, saya cakap terang-terang, I want to sell this AUD. Macam GBP AUD, AUD USD, AUD USD memang saya nak jual. AUD JPY memang saya akan jual. GBP AUD memang saya akan beli, sebab memang kita dah expect dia akan cut the rate 50% kepada 50%, 0.50. Tapi Forex Factory keluar 2 hari sebelum tu kembali kepada 0.75%. Wah, sangat terkejut. Dan dia tidak bertukar. Dan apa statement RBA masa tu? Apa Rifat? Untuk apa kita nak cut the rate kalau kita selesa dengan apa yang kita ada? Betul kan? So, saya melihat budaya Eropah, central bank di Eropah macam Europe Central Bank ataupun Swiss Bank, di Amerika Federal Reserve, okay? Di belah Amerika Utara, Canada, Bank of Canada, sebelahnya ada Bank of England bawahnya sikit. Dibandingkan dengan Indiana Oceania, Reserve Bank Australia, sebelahnya ada RBNZ, kemudian Singapore dan kita. Kesemua benua ini saya lihat watak yang sangat berbeza. Saya lihat yang paling berani mengeluarkan kata-kata macam pagi tadi, we are on solidly, no need for us to cut the rate, adalah benua-benua Asia. Central bank di tempat kita, Pak Su. Memang dia berani bagi statement straight to the point. Maknanya fit. Orang tak ada dakwa-dakwi. Berbeza dengan ECB macam Christine Lagarde. Gaya-gaya yang tadi tu kan. Okay. Dia macam, sebab dia khawatir kalau statement dia tak berdarik, investor akan lari. Cok Kuroda. Siapa pernah tengok Shinzo Abe? Shinzo Abe, kenal Shinzo Abe siapa? Perdana Menteri Jepun. Cara dia cakap, dia jatuhkan sikit,
Masuk. Tapi mukanya senyum. Kena sampai dekat Mr. Kuroda dengan spek dia yang 4 segi tu, orang tua kan 4 segi. Langsung tak ada aura dalam saya. Dia jenis orang tua ni jenis cakap yang pattern dulu punya. Orang lama punya. Kita nak dia menghabiskan satu perenggan tu. Lama je rasa nak habis. Makin nak bergerak ni, nak bergerak. Berbeza. So oleh yang demikian, secara purata pada saya lihat kalau kita seorang traders yang sukakan pergerakan yang segera ni yang fast and furious, jangan lupa Fast 9 nanti bulan 4. Alamak. bulan 4 lagi. Bulan 4 ke bulan 3 macam tu lah. Fast and Furious 9. Bukan nak campaign pun filem tu. Yang fast movement. The best is pada saya adalah Asia, benua kita. Memang pergerakannya sangat cepat. Itu satu. Kalau nakkan satu reward yang besar, memang pergerakan Amerika, rewardnya besar. Kalau nak pergerakan yang sukar dijangka, sukar diramal, Amerika Utara ataupun British, sukar diramal. Saya memang sukar. Sebab mereka ada satu komuniti yang dipanggil sebagai MPC votes, Members Parliament Committee. Kalau mereka tu 9 orang tu kata I sokong, I tak sokong, makin gedebak. Sukar diramal. Pasal dia kata sukar. Tengok tuan-tuan saya bagi contoh. Ni bulan berapa? Dia masa Januari yang lalu. Okey, masa Mak Kani kata dia tarik balik kata-kata dia. Dia cakap UK dalam keadaan yang perlu untuk cut the rate sebagai cadangan. Tetapi akhirnya votesnya bertukar daripada 6-3 kepada 7-2. Saya sendiri pun terkejut. Sebab saya tengah sell GBP, sekali dia terbang, koyak aku. Aduh, tu yang foul tu nanti berapa bulan yang saya ingat. MPC vote yang saya kata sukar diramal yang itu. Memang sukar, saya tak nafikan, sukar. Manalah. Jap. CPI kalau kata macam ni, MPC members on the speak ni salah seorang governor yang mengundi untuk monetary policy Bank of England, satu daripada 9 orang. Salah seorang nama Saunders. Kejap. CAD dia adalah GBP. Sekejap saya tunjuk. Kenapa market boleh tonggang terbalik? Kerana dia mana dia setiap hari Rabu 29 tak ada. Rabu 8 saya lupalah, sebab saya kembali kepada bulan 12. Okey, 9 ini bukan Rabu. Ini Rabu 18 25 26 19. Yes, ni yang saya kata ni haram jadah betul ni. Memang saya hangin satu badan. Okey, saya dah terangkan kepada tuan-tuan apa risikonya MPC official bank rate votes ini masa ni. Dan tengok retail sale dia koyak rabak, jatuh teruk. Memang jatuh teruk. Bermakna pound memang kena jual. Tak ada kesian. Pukul 5.30 memang kita jual pound. Hai PGP. Jual GA, jual GU, jual GJ. Gala-gala G aku jual. G-Spot je aku tak ada. G-Shock adalah. Alright. Sampai tengah malam dia boleh tukar. Tak huru-hara ke dia buatnya. Ni saya kata 72. Okey. Ini 72. Kalau kita, ini yang dikatakan dua ini adalah sokongan atau undian untuk cut the rates. 7 stay, maknanya kekal. Tengok kat bawah. Alah, dah hilang. Kat bawah lah, nak cakap kat bawah. Kekal. Okey, dia tak ada perubahan. Right. Kita tengok balik sekali lagi bulan November. Ya, tengok vote dia. Apa dia buat?
Ngada-ngada BOE ni, geram saya. Tengok ngada-ngada. Nampak? 7-2-0, merah lagi, merah. Masa ni pound sterling apa? Jatuh. Tengok balik 7 hari bulan 11. Sebab 2 daripada 9 orang governor dalam MPC ni, members parliament committees ni, 2 orang mengundi untuk dipotong rate. Kani pun cakap memang kita perlu merendahkan rates kita bagi mengimbangkan ekonomi growth masa tu. Kan? Daripada 9 yang menyokong penuh tak nak potong, tiba-tiba keluar result 2 orang angkat tangan. Potong rate seorang, potong rate 2 orang. Lagi 7 tak nak potong lah. Yalah, belum kaya. Inilah yang saya katakan. Okey? Patutlah dia susah dijangka. Itu saya kata tadi, benua ni ada berapa jenis. Kalau kita seorang yang melihat environment sekeliling, yang mana seronok pergerakannya laju, yang mana wow besar riwatnya, yang mana sukar diramal, Amerika Utara dan British. Siapa dia? Bank of Canada, Bank of England. Susah nak ramal. Memang susah. Susah saya cakap. Sebab dia masih menggunakan amalan undian untuk governor setiap dia daerah. Perundangan tu macam zaman Tok Kaduk lah, zaman feudal. Order on the left, my left, your vote please. On the right please, on the vote please. Dia masih amal cara macam tu. What can I say? But America, terus Jeremy Powell buat announcement, settle, clean and clear. Habis. Shinzo Abe bagi arahan dekat Kuroda. Moshi, okey. Tak nak macam ni, macam ini je. On terus. On je, senang. Sampai ke RBNZ macam pagi tadi. We on solidly. Macam mana kita nak potong rate? Tak pun nak potong. Terus terang cakap straight. Terus buat keputusan. Habis cerita. Okay? Maksud saya keputusan tu memanglah mereka ada mesyuarat, tetapi cara mereka menterjemah tu straight away. Kita direct to the momentum straight dia. Berbanding dengan GBP. Payah GBP. Itulah tu dia. Kita terbalik 2019, mula lagi 5 tahun. Untung Disember 2020 dan 1 tahun baru balik. Raya tak lepas lagi ni. Dah cerita raya pula, puasa belum. Kita klik kalender kita terus. Kembali kepada Canadian dollars. Ni siapa trade Aussie dollar besok pagi. Kita ada 8 pagi, ada option contract beberapa bilion yang akan expired. So just take note lah, siapa trade GA, siapa trade AUD US dollar, siapa trade AUD JPY. RBA sebelum ini, lihat ya RBA, tengok ni kesinambungan dia. Siapa trade AUD, tengok kesinambungan dia yang lalu. Ni retail sale dia teruk jatuh. Okay, trade balance dia juga tak berapa baik. Ini sepatutnya menjatuhkan AUD. Serius, menjatuhkan AUD. Okay. Tapi kenapa AUD ni Roblo dah cakap ni awal ni. Ni unemployment, maafkan saya, masa dia berkiat pada 5 hari bulan Februari, berpunca daripada 4 hari bulan. Punca daripada 4 hari bulan. Ini puncanya daripada sini. Kerana mereka tidak meletakkan sebarang bentuk sasaran untuk memotong rate. Sekalau boleh sepanjang tahun dia tak nak potong. Dia dah cakap. Dan RBA satu-satu bank sentral dekat Asia selepas yang tadi RBNZ lantang bercakap kita boleh kejar inflasi. Amboi, macam kau tahu tengok mangkuk dalam air. Ada juga mangkuk ajaib. juga. Dia boleh kejar inflasi, bermakna dia yakin ekonomi Aussie dollar boleh on target the inflation. Beza dengan Federal Reserve punya ayat, still on target, masih lagi tak konsisten. Kita sedang berusaha untuk mencapai. Tapi RBA dia, yes, kita percaya kita boleh capai. Kita percaya kita boleh capai. So Aussie is good for bid. Susah cakap. Sekarang ni pun Australian dollar memang untuk dibeli. Siapa yang kira counting technical, you kira wave macam mana sekalipun, ada cikgu wave kan sekarang ni, ada cikgu wave. Alarul, kau bukan tahu pun aku cakap pasal kau. Tepi je. Pasal wave sekalipun boleh nampak wave macam mana pergerakan AUD US dollar lah yang paling mudah. Wave itu adalah wave untuk mencari peak high.
untuk lebih tinggi. Ke situ pun kita boleh nampak. Dan ditambah lagi dengan statement monetary, maafkan saya, yang ini yang diterangkan sebelum ini dan oleh Mr. Low. Asal buffering ni hilang lagi Pak Su. Betul. Oh, masa dah time. Jadi kita dah tak ada lagi perlu apa-apa. 11.30 dah habis. Engineer dah tekan button, cepatlah habis. Okey, tak ada. Okey, kita habiskan sikit dah. Tinggal lagi dua tu je. Okey, ini adalah kesinambungan dia. Dan setakat ini, jika pilihan saya besok, OC adalah pilihan untuk dibeli esok. AUD USD boleh sesuai untuk dibeli jika terus dalam keadaan yang positif tentang situasi ini sekarang, pertama. Yang kedua, untuk beberapa ketika minggu ini, OC adalah antara currency yang paling kuat untuk dalam minggu ini. Diam tak diam, walaupun dia perlahan, tapi dia adalah currency yang paling kuat. Dan untuk Canada dollar besok, malam sebelah pagi juga, callers apa trade UCAD, macam saya kecewa dengan UCAD hari ni, apa nak buat, dia rally sikit-sikit dia jatuh. Aku geram je rasanya. $300 burn gitu saja. Kita buka chapter lain. Dan then kita ada dolar untuk CPI. Ya, saya sangat-sangat menantikan data yang ini. Retail sales. Ni consumer CPI dengan core ni memang saya tunggu besok malam. Inilah data consumer price index bagi inflasi 0.2. Inilah yang Powell cakap. Straight to the point. Kita dapat inflasi tapi tak kekal, jatuh balik. Market pun jatuh. Saya cakap, ya Allah, kenapa kau cakap macam ni? As you can see, we hit our inflation, but suddenly they drop back. Aduh. Drop sungguh. Sungguh dia cakap macam tu. Lebih kurang itulah. You can see we hit the inflation target, but suddenly it drop back. Lebih kurang itu ayat dia. Bermakna dia cakap betul, kita nampak dia hit, tapi lepas tu dia jatuh. Macam gila dolar tak jatuh masa tu. Memang dah jatuh terus. Tengok cara Jerome Powell bercakap. Saya cukup suka cara kau je. Elok kau kekal lepas ni. Senang aku nak baca dolar. Betul. Dan Jerome Powell mungkin akan ditukar sebab Donald Trump bagi dia satu pilihan jika dia gagal merendahkan rate di FOMC yang terbaru ni nanti ataupun pada tahun ini, masih gagal juga meyakinkan semua governor-governor dan juga ahli-ahli senat di dalam Federal Reserve, maka Jerome Powell diberi kata dua akan ditukar. Bermakna Donald Trump akan fired you because you gagal meyakinkan Federal Reserve untuk merendahkan rates. Sebab Donald Trump nakkan rate Amerika dipotong, kita pun tahu. Okey, ni kita perlukan bacaan 0.3 hit 20.3, buy UJ kuat-kuat, sell gold kuat-kuat, tak ada pandang belakang, tak ada handbrake, kasih jatuh habis. Tapi kalau dia less than 0.1, maknanya 0.2 pada 0.1, gold saya buy balik semula, tinggi-tinggi, lantak sampai mana pun nak pergi. Sebab saya nak buy gold ni hari Jumaat, bukan hari ni, hari Jumaat yang saya nak buy. Ni retail sales ni, dia kurang menyusut. Memang saya akan beli emas. Okay, alright. Baik tuan-tuan, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kita dah pun sampai kepada penghujung rancangan dah melepasi 3 minit. Tajaan kita adalah sebanyak $13,000 untuk 1 minit. Ini dah 3 ni dah hampir kepada bacaan $45,000 yang sepatutnya dibayar. Tapi kena potong sebab lebih. Dia kena bayar, bukan potong. Kena bayar. $40,000 yang akan dibayar oleh penaja. Terima kasih kerana sanggup membayar tajaan 3 minit untuk saya. Dan kepada mereka yang bertanya tadi, sedikit sebanyak saya dah kompilkan sama-sama. Mudah-mudahan dalam sekitar waktu yang sama kita kuliah lagi dan bersama-sama dengan para jeritawan kita di malam Religious Night akan datang, insya-Allah. Terima kasih setiap anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Kembali di Pak Sututri. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, tu dia segmen untuk fundamental kali ini selesai. Banyak pencerahan yang telah diberikan. Saya mengharapkan sedikit pencerahan itu akan dapat memberikan manfaat kepada anda. Esok kita akan bersama dengan artis waris daripada Tamam Idris. Ada 2 orang anak arwah. Ya, kemudian kita bersama dengan DJ Blento, borak bersama Blento. Dengan itu saya tinggal